Wanita pertama Bandaraya New York berancang untuk melawat keluarga di Syria dan Lubnan, dua negara yang tersenarai dalam nasihat jangan melancong jabatan negara. Dan dia mungkin akan membawa pegawai NYPD bersamanya. Betul itu. Rama Duaji, istri Dato' Banda Zurun Mamdani, dilaporkan telah meminta pengiring keselamatan yang dibiayai oleh pembayar cukai untuk perjalanan itu yang dijangka bermula pada 20 September. Tetapi sudah ada pertikaian besar sama ada pegawai-pegawai itu benar-benar akan pergi. Pejabat Dato' Bandar berkata NYPD mencadangkan perlindungan tersebut. NYPD pula berkata pegawai-pegawainya tidak akan pergi ke sana untuk perjalanan yang bukan urusan rasmi bandar. Jadi siapa yang membuat keputusan akhir dan siapa yang membayarnya yang lebih penting? Baiklah, bersama kita sekarang dari New York untuk mengupas persoalan undang-undang dan keselamatan berkaitan perjalanan ini ialah Gerard Filitti, penasihat kanan di Project Lawfare. Gerard, bolehkah Dato' Bandar secara sah menghantar pegawai NYPD untuk melindungi istrinya dalam perjalanan pribadi ke luar negara, terutamanya ke negara-negara yang berada di bawah nasihat jangan melancong? Sebenarnya, itulah ironi di sini. Jabatan negara mengatakan tiada bahagian di Syria yang selamat dan menasihatkan rakyat Amerika supaya tidak pergi ke sana. Tetapi Dewan Bandaraya mahu menghantar pasukan perlindungan untuk seorang individu persendirian. Dan ingat bahawa Datuk Bandar Mamdani sentiasa berkata istrinya adalah seorang individu persendirian yang diletakkan dalam bahaya tanpa sebarang urusan rasmi bandar. Itu benar-benar satu bentuk keistimewaan yang melampau. Dan isu utamanya bukan sahaja keselamatan beliau, tetapi juga keselamatan pegawai NYPD yang tiada kuasa menangkap dan mungkin tidak dibenarkan membawa senjata api di Syria. Jadi ini masih menjadi persoalan terbuka. Mengapa beliau melakukan perkara ini sekarang? Terutamanya kerana istrinya telah membuat banyak perjalanan lain musim panas ini tanpa sebarang kawalan keselamatan. Jika ini sebenarnya adalah perjalanan pribadi keluarga, seperti yang kami fahami daripada laporan-laporan yang keluar mengenai perkara ini, patutkah pembayar cukai New York bertanggung jawab untuk menanggung kos kawalan keselamatan seperti itu? Sebenarnya, kita pernah menghadapi isu etika ini dalam pentadbiran de Blasio dan kesimpulannya ialah Datuk Bandar dan keluarganya berhak mendapat perlindungan polis. Itu adalah fungsi bandar. Jadi, gaji dan kerja lebih masa mereka akan dibayar oleh bandar, iaitu oleh pembayar cukai New York City. Walau bagaimanapun, perjalanan itu sendiri tidak akan ditanggung kerana seperti yang diakui oleh Datuk Bandar Mamdani, tiada urusan rasmi bandar yang beliau lakukan. Jadi, kosnya dibahagikan. Menarik. NYPD mengatakan pegawai-pegawai tidak akan pergi kerana ini bukan urusan rasmi bandar. Jadi, apa yang akan berlaku jika pejabat Datuk Bandar dan NYPD akhirnya terus tidak bersetuju mengenai perkara ini? Siapa sebenarnya yang akan mempunyai kuasa untuk membuat keputusan akhir itu? Itu soalan yang sangat baik dan saya rasa akhirnya NYPD yang akan membuat keputusan itu kerana mereka tidak boleh menghantar pegawai mereka ke tempat berbahaya jika mereka tidak menjadi sukarelawan untuk tugas itu. Anda mendaftar untuk melindungi bandar New York bukan untuk melindungi seseorang di zon konflik di mana jabatan negara memberitahu anda bahawa ia tidak selamat untuk pergi. Dan saya rasa jika Datuk Bandar Mamdani terus mendesak perkara itu, ia akan menimbulkan jurang antara beliau dan Jabatan Polis New York yang lebih besar daripada yang sedia ada. Jelas sekali, Anda tahu ini adalah kisah yang sangat menarik. Anda boleh katakan ia akan menjadi sangat menarik untuk melihat bagaimana perkara ini akan berkembang. Perjalanan itu akan berlangsung tidak lama lagi. Masih ada sekurang-kurangnya sebulan sebelum dia benar-benar berlepas. Jadi mungkin kami akan menjemput Anda kembali untuk mengetahui apa yang berlaku seterusnya di sini. Sudah tentu.